Hai, selamat pagi, salam sejahtera. Apa khabar semua? Dah sarapan? Sihat ya? Okey. Terlebih dahulu, cikgu ucapkan tahniah lah pada minggu lepas. Tarani dengan Sanjana dah berani dah hantar gurinda mereka dan cikgu dah pun masukkan ke YouTube. Dah banyak pun view dah glamour dah masing-masing. Okey ya. Jadi untuk minggu ni kita akan sambung balik unit 9 gurindam keberanian tersebut, tapi kita tak perlu gurindam lah. Okey, kita tengok. Yang pertama, kita ingatkan kembali lah. Kita ingatkan kembali tentang apa maksud gagah, berani tadi, iaitu gagah, terperkasa. Kemudian yang kedua, tidak takut, tabah menghadapi bahaya. Okey, banyakkan yang inilah kita akan fokuskan. Okey, tengok buku teks kamu, muka surat 87, 87 kalau tak silap cikgu. Okey. Hadapi cabaran kekalkan keberanian. Yang ni dia bagi situasi. Okey, situasi dia pada hujung minggu, Min Kit dan kawan-kawan menjalani latihan badminton di komplek rekreasi Pansapuri Pasir Mas. Okey, jadi apa yang terjadi dekat sana? Ada dua perkara, iaitu berkaitan dengan tandas ni dan juga berkaitan dengan cafeteria. Cafeteria ni kantin lah, tempat makan. Okay. Tandas dekat tempat komplek rekreasi tersebut kotor dan berbau. Jadi kamu boleh tengok ni. Contoh kalau gambar macam ni boleh tahulah macam mana dia punya kotornya dan bagaimana bau dia tu. Ya. Mesti teruk sangatlah. Okey. Kemudian yang kedua, makanan di cafeteria dijual dengan yang dijual kat sana berminyak dan kuantiti makanan sangat sedikit. Berminyak. Sangat sedikit maksudnya kalau RM1 tu sepatutnya dapat dalam satu pinggan, tak dapat. Separuh je. Jadi sedikit. Kemudian berminyak. Minyak banyak. Kuah-kuah minyak banyak. Okey ya. Jadi itulah masalah yang melanda di komplek rekreasi Pansapuri Pasir Mas ni. Dan apakah tindakan berani yang Min Kit boleh buat? Kita tengok ke sini ya. Okey. Kalau kamu jadi Min Kit, kita tengok bahagian tandas dulu. Okay, apa yang boleh kita betulkan? Ya. Okay, ya. Yang pertama, cikgu rasa kamu juga mesti sependapat dengan cikgu. Kita perlu melaporkan masalah tersebut. Okay, ya. Melaporkan masalah tersebut, bagaimana caranya? Kita perlu melaporkan dengan mengikut saluran yang betul. Ingat tu, ya. Kita tak boleh snap gambar, viral sana, viral sini. Ya. Sebab itu bukan penyelesaian. Kalau kita dah mula macam memalukan seseorang, kita pun bukanlah orang yang baik kalau macam tu. Ya. Jadi, pertama sekali kita kena ikut saluran yang betul lah. Jadi kalau kes kat sini, kes tandas tadi, Min Kit, mungkin yang pertama boleh buat aduan kepada penjaga kawasan tersebut. Okay. Biasa dia ada penjaga dia kan. Ataupun kalau pekerja pembersihan kat situ, beritahu dia. Ya. Itu cara dia. Kemudian andai kata benda tu masih lagi tak diambil tindakan, Min Kit boleh meminta orang yang lebih dewasa, okay, mungkin ayah dia, okay, mengadukan masalah yang sama kepada penjaga kawasan tersebut. Kemudian barulah kalau katakan tak ada tindakan, boleh kita panjangkan lagi kepada majlis perbandaran lah. Biasa kalau kawasan rekreasi kompleks sukan ni di bawah majlis perbandaran. Okey. Nanti daripada di sana pegawai sana akan siasat lah. Okey. Dan kemungkinan akan adanya perubahan setelah menerima teguran daripada pihak atasan. Okey. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kes kantin tadi. Cafeteria tadi. Okey, pun sama. Tindakan dia, kita kena berani tegur. Tegur dengan cara yang elok, dengan bahasa yang berhemah lah. Okey, Min Kit boleh menegur pengusaha cafeteria, beritahu dia. Okey,
sekiranya tak berhasil juga, jadi seperti yang kita tahu, kita akan pergi kepada step yang kedua, iaitu mengadu kepada membuat aduan kepada Majlis Pembandaran berkenaan tentang perkara tersebut. Nanti penguatkuasa Majlis Pembandaran akan teruskan siasatan dan mengenakan tindakan lah, ya. Sama ada tindakan, banyaklah tindakan dia. Biasanya amaran dululah, tegur dulu, maksudnya amaran. Kalau ada lagi kes macam tu, baru dikenakan compound. Okey, itu kes mingkit. Sekarang kita tengok yang kedua. Ni ada 4 cabaran dan apakah tindakan yang boleh kita ambil untuk mengatasi. Kita tengok satu persatu, ya. Okey, kes yang pertama, kamu ternampak beberapa orang peniaga menjual makanan berhampiran dengan padang awam walaupun ada tanda kawasan tersebut adalah kawasan larangan menjaja. Ya, kawasan padang awam dah tulis kat situ dilarang menjaja. Maksudnya dilarang menjual lah. Okey, ada sebab kenapa pihak majlis letak papan tanda macam tu, ya. Mungkin kawasan tu sibuk dengan orang padang, kan, orang ramai. Nanti takut nanti kenderaan banyak, jadi bila ada kedai kawan orang niaga nanti ramai, berlaku kesesakan, kemalangan. Okay, ya. Jadi tak nak benda-benda berlaku kat situ, wujudnya kawasan larangan menjaja. Tapi masalahnya ada juga orang yang berniaga kat situ. Apa tindakan kita? Okey, ya. Pun sama, kita boleh buat surat aduan kepada pihak Majlis Pembandaran. Okey. Kalau boleh ada bukti lah. Bukti mungkin awak boleh ambil gambar, letak kat situ, ditunjukkan ada orang berniaga, ya. Tak boleh lah awak sewenang-wenangnya mengambil tindakan. Pergi dekat kawasan mereka tu, pergi robohkan gerai dia, bakar gerai, tak boleh. Itu bukan tindakan yang betul. Kita kena ingat tu, apa-apa sifat keberanian kita mesti berani bertempat dan mengikut saluran serta mengikut saluran yang betul. Jangan buti-buti, jangan mencakap-cakap je tapi buti tak ada. Ya, mungkin menimbulkan fitnah. Okey. Kemudian yang kedua, cabaran kedua, ketika membeli barang di pasar mini warisan, kamu mendapati makanan yang dijual tamat tarikh tempohnya. Jadi apa tindakan yang sesuai? Pergi buang makanan semua tu. Boleh? Tak boleh, ya. Okey. Jadi kita perlu beritahu pengusaha toki kedai tu, okey, pasal tentang makanan yang tarikh tempohnya sudah tamat, tarikh luputnya sudah tamat, supaya dia keluarkan makanan tersebut, mengasingkan dia. Tak nak orang lain pun beli, ya. Kadang-kadang mungkin orang nak cepat, dia beli tak perasan, ya. Ataupun mungkin kerana pekerja di sana pun terlupa untuk menyemak tarikh luput, kan. Jadi tak bolehlah salah siapa. Kalau kita pun tak tahu apa yang berlaku, kita cuma beritahu je toki kedai. Kalau tak ada toki kedai, mungkin cashier dekat tepi tu, okey, jurujual tadi yang kamu nak bayar tu, kamu beritahu dia. Jadi perkara ni tak memalukan dia dan dia pun boleh menerima teguran dan boleh mengambil barang tu tadilah. Kalau kita tiba-tiba je dah ambil tarikh luput, kita ambil gambar, kita letak virus ini, jadi nanti dia memalukan di orang lain pula, ya. Tak nak macam tu. Okey, kemudian soalan cabaran yang ketiga, kamu menegur seorang pemuda yang misal rokok di meja sebelah kamu ketika sedang makan di restoran Makcik Kiah. Cabaran ni macam mana kamu nak tegur? Orang pemuda tengah hisap rokok, takkan nak tangking dia, kan? Jadi kita perlu berhemah. Yang penting kalau nak menegur, menggunakan bahasa yang berhemah dan lembut, supaya orang yang menerima teguran tu tak fikir kita nak malukan dia. Biasanya kalau kita berlemah lembut dengan ayat yang baik, yang bersopan santun, orang akan dengar cakap kita. Okay, jadi tegur. Andai kata kamu rasa macam tak berani, masih lagi belum berani, mungkin boleh minta orang yang lebih dewasa. Okey. Kemudian soalan cabaran yang keempat, semasa berjoging di taman permainan bersama ayah, kamu ternampak beberapa orang budak sedang bermain buaian
sambil berdiri dalam keadaan bahaya. Okay. Main buai laju-laju tapi berdiri, tak duduk. Jadi bahaya. Okay. Jadi apa yang perlu kita buat? Berani Okay. Pergi, mungkin kita boleh pergi dengan ayah kita, berjumpa dengan budak tu dan tegur dia. Supaya, dan beritahu dia lah kenapa tak boleh buat. Sebab budak-budak yang kecil-kecil ni kadang-kadang dia tak fikir benda yang dia buat tu bahaya. Dia hanya fikir seronok kan. Jadi kamu kena terangkan lah bahayanya kenapa. Kalau berdiri akan jatuh. Bila jatuh apa berjadi? Mungkin luka, cedera. Jadi bila kita terangkan macam tu, kanak-kanak akan senang faham. Okey. Jadi ni adalah 4 situasi yang semuanya perlu menunjuk memerlukan rasa berani, sifat berani untuk kita menegur. Jadi ingat pesan cikgu, yang pertama tegur ikut saluran, yang kedua mesti ada bukti-bukti yang sah, yang meyakinkan, yang betul. Kemudian yang ketiga, gunakan bahasa yang berlemah lembut, bersopan santun. Okey, kita nak tegur ni supaya benda tu akan berubah dan menjadi lebih baik, bukan nak jadi lebih buruk. Jangan menghebahkan, dah tegur tu kita heboh pula cerita pula viral sana, ataupun cerita kat orang ni, tak boleh. Kita tegur tu kita nak dia berubah je, bukan kita nak tunjukkan kita ni hebat. Tak. Okey, jadi itu saja untuk minggu ni. Sebagai minggu ni cikgu ada bagi latihan. Awak tengok muka surat 88. Okey, ni ada 5 latihan, kamu tulis dalam buku pendidikan moral. Tulis ni, isi tempat kosong semua ni. Okey, tulis nombor 1, kamu bercakap ni apa jawapan dia, gariskan jawapan nanti sampailah nombor 5. Lepas tu snap gambar, hantar pada cikgu. Okey. Dan cikgu tolong awak lagi kamu ni. Cikgu dah bagi 5 pilihan jawapan ni. Okey. Untuk kamu padankan dalam kotak-kotak ni. Jadi hanya 1 kali guna saja. Kalau saluran ni sekali guna, bukan nak sini saluran semasa. Okay. Pilih yang mana yang sesuai. Itu saja untuk minggu ni. Jadi cikgu nak bila dah siap, kamu snap gambar macam biasa, masukkan dalam grup. Jumpa lagi minggu depan. Okay, terima kasih.